Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan berkaitan dengan syarat penerimaan bacaan. Okey, syarat yang pertama ialah sanadnya sahih dan mutawatir. Okey, kebanyakan ulama mensyaratkan tawatur untuk diterimanya sesuatu bacaan. Sebahagian ulama menolaknya kerana mereka rasa cukup ayat itu dipindahkan secara seorang demi seorang, tetapi dari seorang yang thiqah. Cuma pendapat ini ianya tak bersandarkan kepada dalil-dalil yang muktabar, dan ini adalah pendapat yang jumhur sebab Al-Quran ini dibaca oleh umat dan mereka mempraktikkan Al-Quran dan menghafaz Al-Quran juga menghafaz qiraatnya, dan ini adalah tawatur. Okey, syarat yang kedua ialah mestilah selari dengan mana-mana qiraat Arab walaupun dari satu sudut. Yang mana-mana dikatakan ini satu ayat Al-Quran mesti ada tawatur, iaitu selari dengan mana-mana qiraat Arab, dan maksudnya ini dengan antara cara-cara nahwu yang tersebar. Sekiranya kalau ada perbezaan, ianya tidak memberi mudarat atau lebih popular lagi dalam bahasa. Okey, tetapi sebahagian jemaah mufassirin dan nahwu mereka mengingkari atau mereka menolak sebahagian qiraat mutawatirah, dan mereka berkata jika orang yang membacakan dengan qiraat mutawatirah yang mereka tolak itu adalah satu kesalahan dalam bahasa Arab. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu pada asyaratu al-thalith an tuwafiq ala qira'ah ahadul musahif walau ihtimalan, yang bermaksud bacaan tersebut mestilah menyamai salah satu mushaf walaupun secara ihtimal. Okey, pada slide ini ianya membawa maksud berkenaan dengan syarat ini dikukuhkan dalam salah satu mushaf Utsmaniyah tanpa mengharuskan sebahagian bacaannya. Wa dzalika lahu ziyadah. Contohnya, penambahan perkataan mil dalam ayat mil tahtihal anhar pada surah At-Taubah. Penambahan mil dikukuhkan dalam mushaf Al-Makki, maka membaca dengan gaya qiraat ini dibenarkan. Bermakna ia bertepatan dengan qiraat Rasam Utsmani secara ihtimal. Boleh membaca dengan gaya bacaan Rasam Utsmani. Kalimah Maliki, Maliki dibaca dengan huruf alif seperti dalam ayat Maliki Yaumiddin. Ia membawa gaya bacaan Rasam Utsmani sebenarnya, iaitu bertepatan dengan Rasam Utsmani secara jelas. Dibaca dengan memanjangkan sedikit Maliki. Oleh itu penambahan alif selepas mim secara lafaz. Okey, baiklah, seterusnya. Okey. Wa hadhihi syurut ats-tsalatsah hiya asyurut allati wada'aha al-ulama li talaqi al-qira'ah bil qubul zal jawaz. Yang bermaksud ketiga-tiga syarat ini adalah syarat yang diletakkan oleh ulama bagi menyampaikan bacaan yang diterima dan dibolehkan. Sekiranya salah satu bacaan hilang disebabkan kekurangan yang berlaku syaz, maka tidak boleh membaca dengan gaya bacaan tersebut ketika salat dan sebagainya. Seterusnya adalah ta'rif al-qira'at wa tarikh ta'lifihi, iaitu definisi al-qira'at dan sejarah pembukuannya. Okey. غني العلماء ببيان المقصود بعلم القراءات وحاوله تقديم تعريف جامع له يشرح طبيعته ويوضح مقصوده وغايته. فقد عرفه الإمام ابن جزري قائلا القراءات علم بكيفية الأداء كلمات القرآن واختلافها معزو لناقله. Okey. Di mana para ulama memperkayakan diri mereka dengan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan ilmu bacaan, dan mereka cuba memberikan definisi yang menyeluruh tentangnya dan yang mana menjaga sifatnya dan juga tujuan. Imam Ibnu Al-Jazari mendefinisikannya sebagai qiraat ini adalah pengetahuan tentang bagaimana kalimah-kalimah Al-Quran disebut dan dinisbahkan perbezaannya kepada penyampainya. Dan ulama kita Imam Syafi'i, menurut beliau, ilmu qiraat adalah ilmu yang daripadanya diketahui kesepakatan para perawi kitabullah dan perbezaan mereka dalam meninggalkan, menegaskan, membariskan, mematikan, memisahkan dan juga menghubungkan, dan juga selain itu dari segi cara sebutan dan juga ibdal, dan juga yang lain dari segi pendengaran. Dan juga ilmu ini bukan ilmu yang mulia kerana ianya kaitan dengan kitab Inggeris iaitu Al-Quran, dan juga mereka yang sibuk dengan ilmu ini
juga termasuk dalam kategori sebagai orang yang mulia, yang mana sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, iaitu yang bermaksud sebaik kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Waqad jama'atul qira'at munzul qadim, yang mana pengumpulan kiraan ini telah berlaku sejak zaman dahulu lagi, yang mana orang yang pertama yang mengumpulkannya ke dalam sebuah kitab adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat di Mekah pada tahun 224 Hijrah. Seterusnya adalah penerangan dari surah Yunus. Iaitu berdasarkan hadis An Abdurrahman bin Al-Bazzi qala Ubay bin Ka'ab bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika faltafrahu. Surah Yunus ayat 58. Abu Daud mengatakan membacanya dengan ta. Bacaan kiraan ini bukan kiraan yang mutawatirah, yang mana telah membacakannya oleh Yaqub dalam riwayat Ruwais. Yang mana telah membacanya Yaqub dalam riwayat Ruwais dan menggunakan hujah berdasarkan hadis ini. Dan setiap perintah untuk orang yang ghaib hendaklah dia membawa dengan lam jazam fa'il. Seperti contohnya liyakum zain atau lima fi khuzur sa'ah. Dan kalimah ini selalu diguna pakai, maka dihazafkan huruf lam ini untuk meringkaskan. Maka apabila diringkaskan akan menjadi kum daripada kalimah litakum. Dan siapa yang membaca dengan ta, dia membaca dengan wajah yang asli. Dan Ibnu Amir, Abu Ja'far dan juga Ruwais an Yaqub membaca khairu mimma tajma'un, iaitu dengan ta, yang mana membawa maksud apa yang dikumpulkan daripada harta benda dunia. Dan baku membaca falyafrahu dan juga yajma'u dengan ya, yang mana disandarkan kepada ghaib, yang bermaksud iaitu orang yang beriman lebih gembira dengan dikurniakan oleh Allah, iaitu Islam, dan juga rahmatnya, iaitu Al-Quran, yang mana lebih baik daripada apa yang dikumpul oleh orang kafir di dunia ini. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, baik. Seterusnya untuk surah As-Sajdah. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Okey, daripada surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Al-Qira'ah. Okey. Wa lam yadhkuru fil hadis wajhu ikhtilaf fi hadhihi al-qira'ah. Maka tidak disebut bentuk bacaan di dalam hadis ini. Ia bertepatan dengan resam Utsmani dan mushaf lain. Kadang-kadang Imam Hamzah membaca ma ukhfiya lahum dengan mematikan huruf ya dan dijadikan fi'il mustaqil. Jadi Imam Hamzah baca dengan ma ukhfi lahum. Okay. Allahu yukhbar an nafsihi ayyu ma ukhfiya lahum. Allah memaklumkan tentang dirinya sendiri, iaitu Allah lah yang menyembunyikan untuk mereka itu bermacam-macam nikmat. Wa qara'al bakun. Okey, bakun membacanya dengan membariskan huruf ya dengan baris atas. Jadi ma ukhfiya lahum. Okey, menjadi fi'il madhi yang tidak dinyatakan pelakunya. Okey, wallahu a'lam. Saya akan membentangkan berkaitan dengan surah Al-Haqqah, iaitu daripada Shuraih bin Ubaid berkata, kata Umar bin Al-Khattab, aku keluar untuk menentang Rasulullah SAW sebelum aku Islam, dan aku dapati baginda mendahului aku ke masjid, maka aku pun berdiri di belakangnya. Lalu Rasulullah SAW mula membaca surah Al-Haqqah. Lalu aku menjadi takjub sangat dengan penyusunan Al-Quran. Lalu aku katakan, demi Allah, ini adalah penyair seperti yang dikatakan oleh Quraisy. Lalu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ini adalah benar-benar ucapan Rasul, yakni utusan yang mulia, dan bukanlah kata-kata seorang penyair. Sedikitlah di kalangan kalian yang beriman. Lalu Sayyidina Umar berkata lagi, ahli nujum. Maka berkata Rasulullah, dan bukanlah ucapan ahli nujum, tetapi sedikitlah orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran ini yang diturunkan dari Tuhan sekalian alam. Dan Al-Quran ini bukanlah rekaan, dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, sudah tentu kami akan menyentaknya dengan kekuasaan kami.
Kemudian, sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya, yakni supaya ia mati serta-merta. Maka, tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya, dan sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehinggalah akhir surah. Dan apabila Rasulullah SAW mengucap ucapan itu, maka sejak itulah Islam menumbuh di hatiku, berkata Umar bin Al-Khattab. Okey, qiraat dan qiraat yang dibaca dengan macam ini adalah qiraat yang dibaca oleh Nafi', Abu Amr, Ibnu Amir dan Asim, juga Hamzah dan Kisai, Khalaf Ashir, dengan menggunakan dhamir mukhattab, iaitu ada dhamir antum di dalamnya, dan hujah mereka adalah ayat Al-Quran selepas itu yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun di kalangan kalian yang mampu menghalang. Dan Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan Yaqub dengan membaca dhamir ghaib, dan sedikitlah mereka yang beriman, wahai Muhammad. Okey, berkaitan dengan surah Al-Bayyinah, daripada Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW kepada Ubay, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk berkata kepadamu, wahai orang-orang kafir dari ahli kitab. Maka berkata Ubay, Allah menyebut namaku ke? Kata Rasulullah, ya. Maka menangislah Ubay. Qiraat, tidak ada khilaf antara qura' dan ayat ini mutawatir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.